وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang soal yang disebut dengan hinanya di sisi agama ni pandangan terhadap memandang pada dunia. Dunia ni tidak sepatutnya dikejar. Demikian yang kita bincangkan. Tetapi yang sepatutnya kita kejar dalam hidup kita bukan yang disebut dengan dunia, tetapi kita mengejar akhirat. Itulah gambaran bagaimana kita dipahami oleh agama. Agama mengajar pada kita, jangan kita sibuk dengan mengejar nilaian dunia, tetapi kita tak dapat nilaian akhirat. Tajuk yang kita sebut ni, kalau tajuk asal dianya, bab mengabaikan dunia ataupun menolaknya dunia. Maksud menolak tu bukan kata kita tidak rasa langsung nikmat dunia, tidak. Tetapi janganlah sampai dunia ni menjadi matlamat, tetapi kita terlupa tentang akhirat yang perlu dituju. Kerana hidup kita ni dia tak terhenti dengan dunia, tetapi hidup kita ni dia sedang menuju kepada akhirat yang jauh lagi. Jangan kita nampak nilaian dunia. Sebab kenapa tajuk ni timbul dan perbincangan ini timbul? Jawabnya kerana ramai sangat di kalangan manusia ni hidup dalam keadaan yang dianya nampak untuk nak pada dunia, nak kepada dia sibuk dengan kerja sampai dia tak solat. Dia sibuk terhadap yang disebut cari harta sampai dia tak tutup aurat. Kenapa dia jadi demikian? Kerana dia rasa dunia ni terlalu bernilai dalam hidup mereka. Datang agama, datang Islam, diajar pada umat manusia ni supaya jangan kamu pandang pada nilaian dunia itu, jangan. Hidup kita ni, jangan kita rasa bahawa dunia tu besar. Apabila kita ada harta benda, maka jadi mulialah kita. Apabila kita ada yang disebut dengan pangkat, maka bernilailah kita. Dia rasa demikian. Sebenarnya pandangan demikian bukan pandangan agama. Agama memandang bahawa hidup ini kita mulia bila? Mulia di akhirat. Dunia ni Allah bagi segala benda yang kita dapat di dunia ni, benda yang bersifat sementara je. Segala benda yang kita dapat semua sementara. Bukti sementara senang je. Kita tengok kan, waktu mana kita makan. Kita makan tu sedap makan kita. Sedap kita makan kan. Waktu mana kita makan tu sedap. Tapi tak lama lepas pada itu, kita akan hilang rasa sedap tersebut. Tak ada dah rasa sedap tersebut. Maknanya sekejap kita kenyang. Sedap, kenyang. Sedap, kenyang tu Allah, kita sandar tepi dinding kita. Tak bergerak kitanya. Kenyang sangat. Sampai orang tolak makanan yang lain, kita tak nak makan dah. Tapi lepas pada tu, kita lapar balik. Maknanya dunia tu demikian lah. Dunia ni kalau kita nak gambarkan hidup kita ni, dunia ni benda yang kita dapat nikmat yang sementara. Dia bukan nikmat yang kekal. Tetapi akhirat tak. Akhirat ni satu benda yang kamu dapat kekal. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut khalidina fiha abada. Apabila Allah cerita tentang syurga, khalidina fiha, kamu dapat kekal sampai bila-bila. Kenapa yang kita sibuk nak kejar benda yang sekejap? Tetapi kenapa kita tak sibuk nak mengejar benda yang lama, yang kekal pada diri kita? Itu di kaedah agama diajar demikian. Dunia ni kita macam mana pun, kita muda. Berapa lama muda? Sekejap je. Lepas pada tu orang mula panggil kita pakcik. Mula orang panggil kita makcik. Nak marah lah tu dia mula nak marah bila orang panggil dia pakcik, makcik. Kenapa? Padahal memang kita dah tua dah. Maknanya gambaran kita ni sekejap. Benda nikmat yang kita dapat ni sekejap. Kita tak berjumpa anak saudara kita dah sebulan, 2 bulan. Lepas pada tu kita berjumpa balik, Allah, besar dah budak ni, kita sebut. Besar dah budak ni. Sekejap je kan. Sekejap je dia dalam hidup ni bergerak dan bergerak. Demikian juga dunia. Dunia ni kalau kamu dapat apa saja pun, kamu kena ingat dia sekejap.
Dia sekejap saja. Bila dia sekejap, kenapa kamu nak kejar yang sekejap? Kenapa kamu tak nak kejar benda yang kekal? Benda yang kekal ni yang disebut dengan akhirat. Bagaimana kamu nak dapatkan akhirat biar selamat? Agama. Kamu kena ada agama. Kita kena ada agama. Sebab itulah timbul tajuk ni. Tajuk yang dibincangkan, kalaupun kamu dunia kamu dapat, jangan kamu leka terhadap akhirat. Kalaupun kita dapat harta benda yang banyak, janganlah dengan harta benda yang banyak itu melekakan kita. Kalaupun kita ada jabatan, janganlah jabatan yang kita pangku itu melekakan kita. Yang tu yang jadi masalah. Orang kita ni, dia rasa bila dia dapat sesuatu itu, dia rasa kekal untuk diri dia. Yang ni yang jadi masalah besar. Yang menyebabkan agama datang, agama ajar pada kita, benda ni jangan kamu menjadi kejaran. Jangan jadi kamu jadi satu benda hambatan dalam hidup kita, dan jangan jadi matlamat dalam hidup kita. Yang ni yang kita sebut dalam hadis Rasulullah cerita tentang mengenai bagaimana Allah kumpulkan di antara dalam hidup dia, siapa yang dia buat kerja niat kerana akhirat, Allah akan kumpulkan segala kekayaan untuknya. Allah jadikan kekayaan untuk dia, dan Allah bagi dunia dalam hidup dia. Dia nak apa saja. Tetapi siapa yang dia hidup, niat dia dunia, Allah akan jadikan setiap kerja dia tu jadi susah. Dalam hadis Rasulullah sebut demikian. Siapa yang hidup dia niat kerana dunia. Kahwin ni kerana apa dia? Kebetulan dapat isteri cantik. Dunia lah tu. Nak pada dunia yang cantik, Allah akan susahkan dengan isteri dia. Dia Allah jadikan demikian. Kamu ni kerja ni kenapa? Kerana gaji mahal. Allah susahkan dengan gaji yang mahal dia dapat tadi. Ni Allah akan jadikan demikian. Kenapa? Kerana dia niat kerana dunia. Siapa yang niat kerana dunia, Allah jadikan pada diri dia kemiskinan, dan Allah tak datangkan dunia pada dalam hidup dia. Dia jadi berat. Urusan dunia tu lagi susah. Yang ni hadis yang kita belajar pada pengajian yang sudah. Hari ini kita sambung lagi. Abu Lis meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Aswad bin Qais berkata, saya telah mendengar Jundub berkata, Umar radhiyallahu anhu telah masuk pada Rasulullah, sedangkan Nabi SAW di atas tikar yang berbekas di pinggangnya. Sayyidina Umar masuk, Rasulullah baru bangun daripada tidur. Tidur tu nampak berbekas di belakang Rasulullah. Bekas tikar mengkuang kita ni. Kalau kita tengok tikar tu kan berbekas dia, kalau kita tidur atas tikar tersebut. Kemudian maka menangis Umar radhiyallahu anhu menangis. Lalu melihat keadaan itu, Rasulullah SAW tanya terus pada Umar, ma yubki kaya Umar, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Umar? Kenapa kamu menangis Umar? Masuk tengok Rasulullah dalam keadaan begitu, dalam keadaan yang berbekas di belakang Rasulullah. Yang menyebabkan Sayyidina Umar ditanya oleh Rasulullah, ma yubki kaya Umar, apa yang menyebabkan kamu ni menangis wahai Umar? Lalu Sayyidina Umar jawab, saya teringat pada Raja Kaisar dan juga Raja Kisra, Raja Rom dan Parsi. Dua raja ni kira-kiranya raja yang hebat. Kamu ni pun raja dengan segala kemewahan dunia, sedangkan kamu ni utusan Allah, sehingga berbekas di belakang pinggang kamu tu garis-garis tikar ya Rasulullah. Kamu ni pemimpin juga, pemimpin dunia. Yang Raja Rom dan Parsi itu, Raja Kaisar dan juga Raja yang disebut dengan Kisra itu, dua kerajaan yang besar ni mewah hidup dia. Dalam keadaan yang tak ada lah macam kamu, mesti tidur di atas tilam dan luk pillow, senang ceritanya. Yang kamu ni tidur di atas apa dia? Tidur di atas ni, berbekas di belakang kamu ni ya Rasulullah. Sama-sama pemimpin dunia je. Patutnya pemimpin dunia macam kamu ni tidurlah tempat yang mewah, duduklah tempat yang hebat. Patutnya demikian. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya wa nahnu qaumun akhiratu lana tayyibatuna fil akhirah. Rasulullah jawab senang je. Rasulullah kata apa dia? Mereka kaum yang telah Allah kurniakan kesenangan untuk dunia. Mereka ni, orang-orang yang tak beriman ni, Allah bagi dunia ni, Allah bagi pada dia, bagi pada mereka. Manakala kita hidup kaum yang Allah jadikan
dilambatkan pada diri kitanya untuk kesenangan, kecuali bila kita senang di akhirat Allah. Siapa yang dia hidup memilih untuk senang di akhirat Allah, maka beginilah perjalanan hidup dia. Manakala orang yang memilih untuk perjalanan senang untuk dunia, kadar dia senang untuk dunia lah, dia tak dapat nilaian untuk akhirat nanti. Orang-orang tu Allah bagi. Tapi waktu mana Allah bagi pada dia tu, dia rasa selesa ke? Tak. Di akhirat nanti dia kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kenapa dia? Kerana apabila dia senang di dunia ni, dia kena jawab segala-galanya kesenangan itu. Kita ni nampak susah kan? Susah dalam keadaan payah, kena buat itu, kena buat ini. Tapi sampai di akhirat nanti Allah permudahkanlah. Dalam keadaan kita taat pada perintah agama. Kalau Allah bagi dua-dua, dunia pun dapat, akhirat pun dapat, maka untunglah dia. Ana buat contoh yang mudah siapa? Misal contoh kerajaan Brunei yang terbaru ni kan. Kita buat contoh bagaimana Sultan Brunei. Mudah-mudahan Allah jadikan kerahmatanlah pada dia. Nak sebutnya, kerana dia nak melaksanakan syariat agama. Nak buat syariat agama tu. Dia senang dunia, senang. Kaya dunia. Tapi kalau dia jaga agama. Dua-dua dia dapat. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Tetapi kalau kita tengok orang yang memimpin dunia yang besar, dia biasanya dia nak pada agama. Tak nak. Agama ni tak nak. Akhirat nak pada agama tak nak. Dunia nak. Apa saja yang untung dunia, mereka nak. Ini contoh-contoh yang menyebabkan kita boleh lihat. Kalau Allah bagi pada kita harta benda dunia, janganlah sampai tertinggal agama. Tapi kalaulah sekiranya Allah jadikan pada diri kita ni tak dapat dunia, jangan rasa sedih. Kenapa tak rasa sedih? Kerana kita menginginkan untuk akhirat. Memang demikian. Kita tengok orang kafir, hidup dia mewah dan sebagainya. Tapi kita jangan rasa galat. Kenapa? Kerana kita ada kenikmatan yang Allah sedia dengan ketaatan yang kita lakukan ini sendiri. Ialah orang kafir, mana ada dosa pahala. Dia boleh buka kedai judi. Dia boleh buka kedai minum arak. Tak ada dosa pahala dalam hidup mereka. Mereka meniaga ni, mereka yang penting mereka untung. Mereka nak biar penting mereka dapat duit banyak bagi mereka. Tapi kita orang yang beragama tak. Kita tanya dulu, yang kita nak meniaga ni dapat dosa ke dapat pahala? Yang kita buat ni dapat dosa ke dapat pahala? Yang ni beza di antara orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin. Orang kafir kan, maghrib duduk lagi depan TV, relax lagi. Kita tak, maghrib dah masa pergi ke masjid, dah bersiap untuk nak taat pada perintah agama. Tu beza dipanggil. Orang kafir mana ada zakat, mana ada pada mereka ni yang disebut dengan zakat. Kita orang mukmin tak, cukup sampai masa keluar zakat. Ini cara diajar dalam agama pada diri kita demikian. Waktu Rasulullah kata, kita ditunda dahulu. Kita ni ditunda. Untuk apa dia? Tunggulah sikit lagi di akhirat. Kalau kita nak pada akhirat, sabar dalam hidup kita. Jangan kita rasa sedih dengan kita tak ada apa-apa pada di atas dunia ini sendiri. Abu Lis meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya saya khawatir di atas kamu hanya dua perkara. Sayyidina Ali kata, saya ni bimbang pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dua benda je saya bimbang. Sayyidina Ali sebut demikian. Yang pertama, panjang angan-angan. Panjang angan-angan ni bahaya dalam hidup. Yang kedua, menurut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Dua benda ni memang ditakuti pada tiap di kalangan umat manusia. Panjang angan-angan, sebab panjang angan-angan itu melupakan akhirat. Siapa yang panjang angan-angan tak teringat akhirat. Dia duduk je, dia tengok tubuh badan dia, lambat lagi mati ni, dia sebut. Lambat lagi mati ni kerana apa dia? Panjang angan-angan. Tengok tubuh badan, tak ada lagi. Orang lain umur 80 lebih tak mati-mati lagi. Kita baru 40 lebih baru. Takkan kita nak mati dah. Ada 40 tahun lagi, kita sebut demikian. Ni angan-angan. Panjang angan-angan ni satu benda yang bahaya. Dan kalau kita baca dalam kitab Apa Erti Saya Menganut Islam, salah satu pintu yang biasa syaitan masuk dalam tubuh badan seorang anak Adam ialah panjang angan-angan. Pintu yang biasa syaitan masuk ialah panjang angan. Nak tidur tu, bisik dulu dengan pasangan hidup. Esok nak makan apa, dia tanya.
Esok nak makan apa, panjang angan tu lah. Kadang-kadang mata dah pejam dah. Tapi dalam mata pejam tu pun, roti canai kot, dia jawab. Dalam mata pejam tu, roti canai kot, dia boleh jawab lagi. Maknanya panjang angan-angan. Padahal kita nak tidur dah. Nak tidur ni maknanya apa dia? Maknanya kita mati. Patutnya kita kata, tidur ni, kita tak tahu lagi boleh bangun ke tak bangun besok. Berapa ramai orang yang tidur, dia sedar-sedar, celik-celik mata tengok dalam kubur dah. Berapa ramai demikian. Kita ni panjang angan-angan. Iblis, syaitan ni, dia masuk untuk badan anak Adam. Panjangkan angan-angan. Letakkan angan-angan tu biar lama sikit. Dalam keadaan angan-angan menjadi panjang, yang menyebabkan akhirnya kita lupa kepada tanggungjawab kita terhadap beragama. Yang pertama. Yang kedua, menurut hawa nafsu itu menghalangi dan menentang kebenaran. Yang kedua, benda yang paling saya takut di kalangan umat Nabi Muhammad ini ialah ikut hawa nafsu. Kenapa ikut hawa nafsu menjadi bahaya? Kerana ikut hawa nafsu ni jadi bahaya tatkala mana dia ikut je hawa nafsu, menyebabkan pada diri dia tersebut, dia je tak dengar lagi kebenaran itu. Kebenaran tu tak ada dah dalam hidup dia. Benda yang benar sekalipun, kita sebut benda yang benar macam mana sekalipun, dia tak ikut lah. Kenapa dia tak ikut? Kerana dia ikut hawa nafsu. Hawa nafsu tu menutupkan kebenaran. Dia akan jadi demikian. Kerana dia nak. Apabila dia nak, orang yang nak pada hawa nafsu, kita kata jangan, tak boleh berzina. Alah peduli apa dia kata? Nafsu saya nak berzina. Padahal kita sebut ni, tak boleh jantan dengan jantan, tak boleh homoseksual, tak boleh. Dia kata nafsu saya nak. Allah, Ana ni apabila tengok dalam fanpage Ana tu, yang orang yang follow fanpage tersebut, Ana terima mesej SMS apa dia, yang mesej yang dihantar ni, budak-budak muda tulis, Ustaz, macam mana saya nak berhenti daripada penyakit homoseksual yang saya alami ini. Budak-budak muda ni. Yang perempuan hantar mesej apa dia? Macam mana saya nak bertaubat dengan penyakit lesbian saya ini. Saya tak ada minat terhadap lelaki. Ni di Malaysia kita ni, bukan tempat lain. Nak sebutnya gambaran apa dia? Ikut hawa nafsu lah. Ada tak ayat-ayat Quran nak suruh berhentikan diri saya, nak suruh hentikan diri saya daripada penyakit ini? Ni punca apa jadi demikian? Padahal bukannya ayat Quran masalah, kamu ikut hawa nafsu. Bila sepatutnya nafsu kamu disalur apa dia? Lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Patutnya demikian. Bagaimana nak salur? Agama atur, nak salur ni kamu kahwin, kamu boleh salur saluran itu. Tapi oleh kerana dia kata tak ada perasaan, berapa ramai isteri yang hantar mesej ni, Ustaz nak buat macam mana, suami saya ni homoseksual rupa-rupanya. Suami ni homoseksual, kahwin dengan suami yang jenis demikian, gay dia sebut, suami saya gay. Yang suami hantar mesej pada Ana, bagi tahu yang isteri dia lesbian. Anda nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana? Maknanya apa dia? Ikut hawa nafsu ni, dia menutup kebenaran. Tak ada lagi kebenaran. Siapa yang ikut hawa nafsu, dia tak peduli lagi lah dalam hidup dia. Kerana apa dia? Ikut hawa nafsu. Ana tulis sikit dalam Facebook Ana tu, Ana tulis tentang orang isap rokok. Yang Ana kata, orang yang isap rokok ni, doa dia tidak didengari di sisi Allah. Kecoh penghisap rokok. Marah penghisap rokok. Yang penghisap rokok kata, datang dalil daripada mana? Siapa yang ajar? Ustaz belajar kat mana? Ustaz tu masuk syurga. Dia sebut. Macam-macam gaya tulis jawabnya. Padahal kita sebut, Rasulullah sebut kan? Rasulullah sebut, wa ghuziya bil haram. Orang yang hisap rokok, orang yang disuap di bibir dia dengan benda yang haram, fa anna yustajabalah. Bagaimana doa dia nak didengari di sisi Allah? Apabila kita sebut benda yang benar macam mana pun, apabila ikut hawa nafsu, habis terus. Semalam Ana menulis satu lagi tu, kecoh pula satu lagi yang Ana tulis tersebut. Nak sebutnya gambaran bagaimana orang kita ni, dia benda yang benar, kita sebut benda yang benar, tak boleh terima. Kenapa? Hawa nafsu besar. Hawa nafsu tu besar sangat, dia menutup kebenaran. Para hadirin sekalian, tengokkan anak kita ni,
Kalau dia nak sesuatu, dia nak pada sesuatu, kita bagi tahu pada dia. Macam mana pun kita bagi tahu, dia tak peduli dah. Nafsu dia besar dah. Kita tak boleh nak buat apa dah. Anak yang kecil-kecil tu, kalau dia sebut dia nak beli mainan itu, nak beli mainan itu, kita ni, dia buat macam-macam gaya. Dia menggelupur tu di pasar raya tu. Dia mengelupur di pasar raya. Kita nak buat macam mana pada dia? Nak suruh dia berhenti daripada mengelupur. Habis-habis tinggi sangat, kita cubit. Kring, gitu sekali. Geram kita dengan dia. Nafsu kan, kita sebut. Nak mentikan nafsu dia tu. Nak buat macam mana? Kita tengking, nanti orang kata kita bodoh berkelahi dengan anak. Nanti orang kata macam-macam gaya. Kerana nafsu itu menutup kebenaran. Nak sebut sampai peringkat demikian. Satu Sayyidina Ali kata, aku bimbang apabila orang tu dah mulai ikut hawa nafsu. Apabila ikut hawa nafsu, tak nampak lagi kebenaran. Kebenaran itu sudah terpadam. Yang anak-anak orang lain kan, musim-musim cuti sekolah ni pergi camp, pergi program macam-macam gaya. Anak kita, dia tak nak. Pergi camp buat apa? Dia sebut. Nanti dah lah pergi belajar lama dah. Ni nak pergi ke camp pula. Lagi penat, dia sebut. Banyak lagi kena qiyamul lail pula, dia sebut. Yang menyebabkan akhirnya kita kata biarlah, duduk kat rumah je lah. Kita sebut demikian. Ini maknanya mengikut hawa nafsu. Yang sampai peringkat demikian. Sedangkan dunia sudah berjalan membelakangkan kami. Sayyidina Ali kata, dunia dah berjalan dah. Dunia ni sedang bergerak membelakangkan kita. Manakala akhirat tiba kepada kami. Kita sedang berjalan meninggalkan dunia, bergerak untuk menuju kepada akhirat. Dalam bergerak menuju akhirat itu pun masih lagi kejar dunia, kejar yang ke belakang. Tak kepelik dia panggil. Macam orang naik apa dia? Tangga yang bergerak tu lah. Tangga yang bergerak tu, yang eskalator tersebut, dia sepatutnya bergerak ke depan, dia mengundur ke belakang. Dia masih turun ke bawah. Kenapa nak turun ke bawah? Eskalator tu kan sedang bergerak ke depan. Patutnya kamu jangan bergerak. Jangan kamu nak lawan. Kamu jangan lawan. Kenapa dia? Macam-macam mana pun kamu kena sampai ke atas. Macam-macam mana pun kamu kena sampai ke atas. Kenapa? Eskalator ni sedang bergerak. Demikian juga dengan orang yang hidup di atas dunia. Yang hidup di atas dunia ni, jangan kamu fikir bahawa kamu boleh kejar lagi ke belakang. Jangan. Penat je pada kamu. Kamu letih je dalam hidup kamu. Kerana kamu sedang bergerak untuk menuju ke akhirat Allah SWT. Suatu kan setengah ulama dia kata apa dia? Siapa-siapa yang umur 40 tahun, tiba-tiba dia belum lagi dapat habuan dunia. Dia tak dapat lagi yang dinamakan dengan dunia. Dunia ni tak dapat lagi dalam hidup dia. Berhenti mengejar dunia. Jangan kejar lagi dunia. Start daripada usia 40 tahun, kejarlah akhirat. Jangan kamu kejar lagi terhadap dunia. Kalau kamu kejar juga dunia, kamu tak sempat untuk dapat akhirat. Kamu tak sempat untuk akhirat. 40 tahun tu masih lagi dia sibuk dengan urusan dunia. 40 tahun tu dia masih lagi tak dapat nilaian dunia. Kita tak dapat lagi yang disebut dengan apa dia, tak dapat yang harta benda yang banyak dan sebagainya. Belum dapat lagi. Jangan kejar lagi dunia. Jangan. Kalau kita kejar lagi dunia, kita akan tak sempat capai untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutnya gambaran demikian. Dan masing-masing ada mempunyai anak-anak. Dunia ni ada anak-anak, katanya Sayyidina Ali. Ada pengikut dia. Akhirat pun ada pengikut dia. Ada pengikut. Maka jadilah kamu anak-anak akhirat. Jadilah kamu pengikut akhirat. Dan jangan menjadi anak-anak dunia. Jangan jadi kamu pengikut dunia. Jangan. Penghamba dunia. Yang hamba dunia ni ramai. Menghambakan diri untuk akhirat tak ramai. Senang je nak tengok. Ramai tak ramai. Kita buat kuliah ilmu, kita buat konsert sebelah ni. Mana ramai? Ramai yang sana lah. Tak payah buat konsert pun tak apa. Kita buat jual-jual. Yang meniaga tu ramai. Orang yang apa dia? Orang yang datang majlis ilmu tak ramai. Yang meniaga kadang-kadang datang masjid ni, negeri ni. Datang masjid tapi tak naik belajar. Tak naik nak belajar, datang nak meniaga je. Pun ada. Ada juga orang yang jadi demikian. Maknanya kadang-kadang dia tu datang tu untuk apa dia? Kutip derma je. Datang untuk kutip derma je. Datang tapi dia tak belajar pun. Datang semata-mata nak ambil kesempatan. Pun ada juga. Ni nak sebutnya hamba-hamba dunia. Dalam hidup, dalam nilaian dunia. Nak sebut kita tanya, Ustaz tahu macam mana?
Ustaz tahu macam mana yang dia tak? Kadang-kadang ana round, lepas pada mengajar tu ana round je, dia berjumpa dengan ana, encik tak nak derma ke? Dia tanya. Maknanya dia ni tak belajar ni. Mesti dia ni tak kenal. Maknanya dia ni tak dengar ni kuliah ni. Kalau dia dengar kuliah, maknanya mesti dia kenal ustaz ni, senang ceritanya. Bukan nak suruh kenal ustaz tak kenal ustaz, maknanya dia ni tak belajar. Datang kutip derma je dia panggil. Pun dia nak suruh orang derma, dia sendiri tak nak buat benda yang demikian. Dan jangan menjadi anak-anak dunia. Maka sesungguhnya hari ini beramal dan tidak akan ada hisab. Kamu kena ingat, dunia ni tempat yaumul amal bila hisab. Dunia ni kamu buat ya, buat. Ada kiraan ke? Ada yang disebut dengan hitungan ke? Tak ada. Kita buat je. Sebab tu anda kata, buat je amalan. Amalan soleh ni buat. Siapa yang kena bersedia untuk jawab? Kita bersedia untuk jawab di akhirat. Tak ada hisab pun. Sebab tu jangan cepat nak jatuhkan hukum pada orang. Apabila ada orang katakan, apa tahlil-tahlil ni? Bid'ah, disebut demikian. Apa dia? Apa wirid-wirid ni? Lepas sembahyang nak wirid-wirid, bid'ah disebut. Lepas tu yang teruk lagi dia kata, doa kunut ni pun tak ada. Sembahyang subuh tu, doa kunut ni pun tak ada. Dia boleh sebut benda-benda demikian. Anda kata apa dia? Siapa yang nak buat, dia buat. Siapa tak nak buat, dia diam sudah. Kerana ni amal. Amalan kan? Baca Yasin tu amalan ke tak amalan? Amalan. Habis tu apa yang susahnya? Payah sangat ke? Cuma nak kata, jangan tentukan masa. Tu je. Masa jangan sebut. Malam ke-7, malam ke-40, malam ke-100. Jangan. Jangan buat benda demikian. Yang tu tak boleh. Nak baca Yasin bila-bila, bacalah. Nak buat tahlil bila-bila, buatlah. Jangan tentu masa. Kalau tentu masa tu memang salah. Tak ada pun agama tentukan masa. Cuma kita kata, siapa nak buat, dia buat. Siapa yang tak nak buat, dia diam-diam sudah. Macam baru-baru ni masuk doa awal tahun. Doa awal tahun, doa akhir tahun. Ramai mana yang sebut, jangan buat benda yang bid'ah, masuk neraka disebut. Senang je disebut demikian. Kita jawab, baca doa tu masuk neraka juga ke? Kita jawab benda demikian. Siapa nak buat, dia buat. Siapa yang tak nak buat, dia diam-diam sudah. Dia diam-diam sudah. Maknanya apa dia? Dunia ni yaumul amal. Kita buat amalan. Masing-masing buat amalan. Dia buat amalan. Selagi mana tak bercanggah dengan syariat, buat. Kalau dah bercanggah dengan syariat, jangan buat. Tu je kaedah. Apabila kita sembahyang sunat, bercanggah dengan syariat? Tak. Kita wirid lepas sembahyang, bercanggah dengan syariat? Tak. Apabila tak, benda tu tak, maka tak jadi masalah. Buatlah. Dalam Islam ni senang. Jangan kita saling kata, engkau tak betul, engkau tak betul. Yang kau betul sangat. Yang kau pun tak betul juga. Maknanya gambaran apa dia? Gambaran dalam hidup kita nya, dunia ni kita sedang beramal. Masing-masing buat amalan-amalan. Tetapi sedangkan akhirat itu tidak ada amal. Yakni perbanyakkan amal sekarang, sebab kamu tidak akan dapat beramal lagi pada hari esok. Akhirat tak ada amalan lah. Macam mana pun kamu nak buat, macam mana pun kamu dapat harta benda, kamu macam mana pun kamu nak cuba, tak ada dah amalan. Waktu mana sampai di akhirat, orang yang di padang mahsyar tu kata apa dia? Balik semula kami ke dunia, ya Allah, na'mal salihan inna muqinun. Kami nak beramal soleh, kami yakin dah hari ni. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mulut orang yang tengok bagaimana neraka Allah, tengok bagaimana syurga Allah, mulut mereka kata apa dia? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mulut mereka kata terus, wahai Tuhan kami nampak dah, kami nampak. Rabbana absarna, kami tengok dengan mata kepala kami. Wa sami'na, kami dengar dengan telinga kami. Kami dengar jerit pekik dalam neraka Allah, hilai tawa dalam syurga Allah. Masing-masing kata apa dia? Farji'na, tolong balik semula kami ke dunia, ya Allah. Na'mal salihan, kami nak beramal salih, ya Allah. Inna muqinun, sekarang kami yakin dah, ya Allah. Yakin lepas pada mana dia dah sampai di akhirat. Mana boleh nak yakin sekarang. Sekarang inilah masa keyakinan dalam hidup kita. Sampai di akhirat kita diajar supaya dalam hidup kita ni
kita dibalas dan dibalas dengan amalan yang kita buat. Ini katanya Sayyidina Ali nak gambarkan pada kita, jangan bertangguh, jangan. Peluang yang ada jangan kamu tangguh. Tiap-tiap di atas dunia ni, peluang yang kita dapat kita buat terus. Orang kita tak, kita dah tahu dah tapi kita tangguh. Kita buat contoh apa dia? Kita tangguh. Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam tu penting, penting. Tapi ramai mana yang tak bangun? Biar je berlalu malam. Berlalu malam tanpa tahajud. Rugi kan? Berlalu malam tanpa tahajud, rugi sangat dalam diri kita. Tanpa berdoa pada Allah. Kita kata kenapa susah? Susah nak bangun tahajud malam. Susah Ustaz, saya ni jenis tidur sukar nak bangun. Kalau orang tak kejut, lusa pula bangun. Yang jenis demikian. Saya ni susah. Okey, kalau kamu susah bangun tahajud malam, duha semayang. Duha waktu segar, waktu celik mata, semayang. Tak semayang juga. Maknanya, kalau kamu beralasan malam kamu tak boleh bangun tahajud malam, duha kenapa tak semayang? Semayang sunat duha, tak semayang juga. Habis tu tidur pun tak boleh semayang, bangun pun tak boleh semayang. Kat mana ruang? Tengok cara Allah jadikan. Allah nak perangkap kita senang je. Kalau kita buat alasan, saya ni begini, saya ni begini, Allah buka ruang yang lain. Okey, kamu tak boleh bangun tahajud malam kan? Tak boleh. Okey, tak boleh. Duha kamu bangun lah. Kamu semayang kerana kamu sedang celik. Waktu duha tu, waktu kamu sedang celik, kenapa kamu tak semayang? Senang kan? Okey, ada orang kata, dia kata, saya ni tak cukup haul, saya tak cukup lagi nisab untuk saya nak keluarkan zakat. Baik, sedekah. Sedekah, Allah buka jalan sedekah pula. Ya, kamu tak cukup haul, tapi waktu mana sedekah, kamu tak sedekah juga. Kenapa? Sedekah tu tak semesti cukup haul, kamu tak sedekah juga. Maknanya, di waktu tersebut, kamu mencari alasan untuk nak kamu tidak taat pada Allah. Itu cara manusia kita kan. Beralasan ni banyak. Lambat lagi. Orang tanya pada dia, bila nak datang masjid? Bila nak dengar kuliah? Nanti pencen disebut. Sekarang tak masuk lagi POP disebut. Sekarang tak masuk lagi Persatuan Orang Pencen. Jadi nak pergi kuliah K-pop tak boleh. Kenapa tak boleh pergi dengar kuliah K-pop? Kuliah Persatuan Orang Pencen kan? K-pop senang itu. Maknanya, kenapa tak boleh pergi dengar kuliah lagi? Kerana tak pencen lagi. Dah pencen. Dah sampai umur 60 tahun. Kenapa tak pergi lagi dengar kuliah? Alah, kontrak sambung disebut. Kontrak sambung. Maknanya tak pergi juga. Alasan apa dalam hidup? Tak ada alasan kecuali dia nak menunggu saat kematian dalam hidup dia. Akhirnya duduk kat rumah lah, jadi RTM, rehat tunggu mati dia panggil. RTM kan, rehat tunggu mati. Geng-geng apa? Geng-geng RTM dah sekarang. Tunggu apa dia? Tunggu mati. Rehat tunggu mati. Abu Lis meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Hasan Al-Basri berkata, saya mencari khutbah Nabi SAW tiap-tiap Jumaat. Nak dengar khutbah Rasulullah ni, khutbah kan tiap-tiap Jumaat tu. Rasulullah khutbah ni, nak tahu juga apa yang Rasulullah khutbah. Rasulullah khutbah pasal apa dia? Pasal apa dia ni, saya nak tahu juga. Lalu saya mencari khutbah Nabi tiap-tiap Jumaat selama 4 tahun. Mereka cari khutbah Rasulullah selama 4 tahun. Tidak bertemu, tak jumpa siapalah yang hafal khutbah Rasulullah, nak dengar khutbah Rasulullah. Tiba-tiba saya mendapat berita bahawa itu ada pada seorang sahabat Ansar. Sahabat yang tinggal di kota Madinah. Ansar yang duduk di kota Madinah. Dan ketika ditemui, dia tersebut siapa dia? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang dihafal khutbah Rasulullah. Jabir ini dia hafal khutbah Rasulullah. Maka saya pun terus bertanya, apa yang kamu telah dengar khutbah Nabi SAW yang diucapkan pada hari Jumaat? Hari-hari Jumaat itu Rasulullah khutbah apa dia? Biasa-biasa Rasulullah sebut apa dia? Lalu dia jawab, saya telah mendengar Rasulullah berkhutbah begini. Di antara khutbah Rasulullah. Ini di antara khutbah Rasulullah. Ayyuhan nas, inna lakum ma'alima fantahu ila ma'alimakum. Ila ma'alimikum. Wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Wa anil abdul mu'min baina makhafatain bainal ajal qad mada
la yadri mallahu sani'un bihi wa baina ajal qad baqiya la yadri mallahu qadin fihi falyatazawwadi abdu min nafsihi li nafsihi wa min hayatihi li mautihi wa min shababihi li kibrihi wa min ad-dunya lil akhirati fa inna ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah fa walladhi nafsi biyadihi ma ba'da al-maut min musta'tabin wala ba'da ad-dunya illa al-jannah aw an-nar aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Itu doa Rasul dan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah khutbah apa dia? Wahai manusia semua, wahai manusia semua, aku nak bagi tahu pada kamu, innalakum ma'alima, bagi diri kamu ni adanya guru-guru ataupun ma'alim, orang yang boleh memberi petunjuk pada kamu, orang yang boleh mengajar pada kamu. Dalam hidup kamu ni ada orang yang mengajar pada kamu. Fantahu ila ma'alimikum, kamu diajar supaya berhentilah kala mana ada yang mengajar pada kamu tersebut. Maknanya, kalau guru-guru kamu sebut tentang satu benda urusan agama, kamu tolong dengar dan kamu ikut. Jangan kamu ni melampau guru-guru kamu sebut. Ma'alimakum, petunjuk-petunjuk dalam hidup kamu. Guru ni banyak lah. Dalam hidup kita ni, kadang-kadang Allah bagi guru yang memang mengajar betul. Kadang-kadang Allah tak bagi guru melalui orang, tapi Allah bagi alam. Alam tolong bercakap sikit dengan manusia ni, biar manusia faham. Ni guru-guru kita. Kita pun tahu. Maknanya kitanya ikut guru-guru kita tersebut. Alam ni apa dia? Tengok saja tenggelam matahari, dia sedang mengajar pada kita maghrib sudah tiba. Maknanya jangan langgar lagi. Sampailah masa untuk pulang ke rumah, bersiap untuk solat maghrib. Ni maknanya guru-guru kita. Fantahu, kamu diajar supaya jangan kamu melampaui guru-guru kamu tadi. Guru yang mengajar pada kamu. Kadang-kadang di kita ni diajar dengan apa dia? Diajar dengan kehilangan, diajar dengan kesakitan, diajar dengan apa dia? Musibah dalam hidup. Diajar ni guru-guru kita ni yang mengajar pada kita. Maknanya apabila Allah dah bagi guru ada kita tersebut, itu tanda kita diajar supaya berhenti daripada jangan melampau sangat. Anak cucu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru dia apa dia? Guru dia ubannya. Uban. Dia sikat-sikat rambut, tiba-tiba dia terlekat di sikat rambut dia tu selai uban. Selai uban yang melekat pada dia. Dia pun menggetar terus. Allah, ya Allah, sebelum ni kamu telah bagi tahu pada aku semua penasihat-penasihat yang boleh bercakap. Sekarang kamu bagi pada aku penasihat yang tak bercakap lagi, ya Allah. Penasihat yang tak bercakap apa dia? Uban ni kan. Uban ni penasihat yang tak bercakap lah. Guru kita. Kita tengok, ada uban lah kita sebut. Ada uban tu. Tua dah kita sebut. Yang tua dah kita. Kadang-kadang kita duduk depan TV. Depan TV pula. Depan apa dia? Depan cermin. Depan cermin tengok mata kita. Keduk dah kita sebut. Keduk dah kat tepi ni. Maknanya tua lah tu. Kita dah tua dah. Kadang-kadang kita letak gambar kita, muka gambar kita sebelah, kemudian kita tengok cermin kita kat depan. Tengok, sama tak gambar kita tu? Kita perbahasan, tua dah. Tua dah kita ni. Maknanya, kadang-kadang kita jumpa dengan apa dia? Jumpa dengan anak-anak saudara. Anak-anak saudara ni tengok, Allah, besar-besar dah anak saudara. Kita sebut. Besar-besar dah anak saudara kita ni. Kita peluk-peluk mereka, anak-anak saudara kita ni. Kita pegang, kita cium dahi-dahi mereka tersebut. Kita kata apa dia? Maknanya, kita dah semakin tua. Mereka besar, kita mati lah. Kita mati. Maknanya, ni guru-guru kita. Tolong jangan belajar, jangan melampaui guru-guru ini. Satu, wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Dan tiap-tiap di kalangan kamu ini ada batasan. Ada garis-garis panduan yang perlu kamu berhenti. Maka berhenti dengan garis-garis yang Allah tentukan untuk kamu berhenti. Kamu tak boleh melampaui. Maknanya apa dia? Jasad kita ni segar. Sekarang ni segar. Alhamdulillah Allah bagi segar. Tapi sampai satu ketika penat. Kita pun tahan. Tak nak tidur lah, tak nak tidur. Tak nak rehat. Tahan diri kita. Jangan. Kenapa? Kerana kamu dah penat lah.
Masa kamu dah sampai dah. Dulu-dulu tak macam ni kita sebut. Dulu-dulu tak ada pun penat. Pukul 3 petang mana penat lagi. Pukul 5 petang relax lagi. Pukul 10 malam relax lagi kita. Tapi sekarang tak. Sampai pukul 3 petang tu Allah penat dah. Cari dah bantal-bantal sandar tepi dinding. Kita dah mula dah. Maknanya kamu kena berhenti lah tu. Jangan kamu paksa lagi diri kamu. Kalau kamu nak paksa diri kamu juga, kamu akan penat nanti. Kamu tak mampu nak sampai tahap demikian. Ini cara yang disebut demikian. Kita makan, sedap kan? Makan. Tapi sendawa ni 3 kali dah. Tak berhenti-berhenti lagi. Tolong berhentilah. Senang cerita. Tolong berhenti. Kenapa? Kerana kamu dah sampai batasan. Dah lebih 2-3 kali dah sendawa. 2-3 kali dah sendawa. Nak sebutnya, ada had dan ada batasan. Perjalanan hidup ini, Allah dah jadikan nihayah. Ada perhentian. Ada perhentian yang Allah jadikan pada diri kita. Dulu-dulu nak makan apa saja. Sebut, orang kata, makan kuih apa dia? Nama kuih Cik Mek Molek, boleh makan. Nama kuih apa dia? Kuih apa dia? Cara boleh makan. Nama apa lagi? Letaklah tai itik boleh makan. Dulu-dulu, tapi sekarang bawa datang makanan. Tengok tak boleh dah, manis kita sebut. Manis. Sekarang kenapa? Dah ada kencing manis. Dah ada kencing manis. Maknanya apa dia? Fantahu, kamu kena berhenti dah. Kamu kena berhenti dah. Perjalanan hidup kamu tu Allah dah bagi dah. Hin. Allah dah bagi dah tanda-tanda. Maknanya dulu nak makan apa? Orang pantang ajak, jom kita pergi makan seafood, boleh. Tapi sekarang makan je gaut terus. Tak boleh dah. Maknanya apa dia? Kena berhenti tu. Dulu-dulu makan ni daging. Nama apa dia? Chopstick, stick. Letaklah nama apa lagi? Makanan lamb chop, namalah nama apa pun. Bagi, sapu, tolak pinggan dengan garpu je tak makan. Sekarang tak boleh. Daging, kenapa? Naik darah dah naik. Berhentilah. Maknanya nihayatikum, masa kamu dah berhenti. Tu cara demikian. Senang nak sebutnya gambaran pada kita. Wa innal abdal mu'min, orang mukmin itu kata Rasulullah, seorang hamba mukmin baina makhafatain, dia hidup dalam keadaan 2 ketakutan. Di antara 2 ketakutan, bainal ajal qad madha, masa yang lepas yang telah berlalu. La yadri mallahu sani'un bihi. Orang mukmin ni 2 je ketakutan dalam hidup dia yang dia sedang berlalu, yang sedang dia lalui. Yang pertama, bainal ajalil madha, benda yang lepas yang sudah berlalu, yang tak tahu apa benda yang Allah nak buat dengan amalan-amalan yang lepas. Sani'un bih. Kemudian yang kedua, wa bainal ajal qad baqiya, masa yang akan datang yang kita tak tahu, la yadri mallahu qadin fi, kita tak tahu benda apa yang Allah nak tentukan yang akan datang. Masa lalu, ya kenangan lalu. Masa kahwin, seronok kan? Seronok. Kompang sejak pagi sampai tengah malam. Nak sebutnya seronok, tapi masa tu dah berlalu. Tak ada dah. Masa dapat anak seronok. Membesar anak seronok. Tapi yang ni Allah dah tentukan dapat pahala ke tak dapat pahala. Masa ini sudah berlalu. Kita kena rasa bimbang Allah bagi ke pahala ke tak bagi pahala. Tu je yang kita lalui. Tapi yang kedua, yang kita kena rasa bimbang apa dia? Wa bainal ajal qad baqiya, masa depan yang kita tak tahu lagi apa. La yadri mallahu qadin bih, benda apa yang sedang Allah tentukan ke depan nanti. Yang ke depan ni, anak menantu kita ni kita tak tahu dia ni jadi macam mana. Kita tak tahu, tak boleh nak agak. Rasulullah SAW sebut demikian. Maknanya kita ni tak boleh agak. Dapat cucu macam mana, dapat anak menantu yang macam mana, anak-anak kita yang cemerlang belajar ni bagaimana kehidupan dia, tak tahu. Tak ada orang yang boleh tahu. Rasulullah SAW sebut, falyatazawwad abdu min nafsi, maka kalau begitu katanya Rasulullah, setiap hamba ini tolonglah berbekal untuk diri dia. Buatlah bekalan untuk diri dia, li nafsi, untuk setiap jiwa-jiwa tersebut. Dan kamu tak tahu benda yang telah berlalu,
Benda yang akan datang pun kamu tak tahu. Benda yang lalu tak tahu, Allah terima tak tahu. Kemudian benda yang akan datang kita pun tak tahu, Allah terima ke tak terima. Bagaimana keadaan yang Allah nak tentukan? Hidup ni berumah tangga ni elok je. Tengok-tengok sampai menjelang usia tua, buat PL pula orang tua ni. Ada dalam hidup. Kan dalam hidup kita berapa ramai orang yang dah tua-tua dah. Tua-tua dah. Kita tengok bagaimana yang tu. Tengok kes yang berlaku di Terengganu tu. Yang berlaku di Terengganu. Bapa failkan kes di mahkamah supaya penjarakan anak dia. Kenapa penjarakan anak? Kerana anak dia tu ada anak, tapi dia yang terpaksa bela. Anak dia 2 orang, tapi tak bagi nafkah kepada 2 orang ni. Anak dia tersebut penjaralah, gaji mahal, puluh-puluh ribu gaji, tapi nak bagi nafkah tak boleh pada anak ni sendiri. Pandai buat anak je, nak berjaga anak tak reti. Lalu bapa boleh file ke mahkamah, nak suruh apa dia? File nak suruh penjagalah jenis anak yang jenis demikian. Ni nak sebut kita tak tahu benda yang akan datang sebut. Anak ni yang ditimbang, yang kita ni bela, kita jaga, kita sayang dia. Waktu majlis kenduri kahwin, kita ni tak tidur malam nak menyiapkan untuk majlis perkahwinan dia. Naik darah kita kerana tengok pada dia kenduri kahwin dia tersebut. Tapi tengok-tengok dia dapat anak, dia lupa terhadap tanggungjawab dia. Tengok macam mana Allah buat dalam kehidupan itu sendiri. Kemudian oleh demikian, kamu tak payah fikirlah orang lain. Kamu fikir diri kamu tu. Li nafsih wa min hayatihi li mautih. Kamu bersedialah waktu mana hidup sebelum daripada kamu mati nanti. Hidup sebelum mati. Waktu bila dalam hidup kamu kena ambil peluang. Wa min syababihi li kibrih. Waktu mana kamu muda tu, buat persiapan untuk kamu saat mana kamu tua nanti. Rasulullah sebut demikian. Buat bekalan ni, benda-benda yang kamu kena bekalkan untuk saat tua kamu. Siapkan pada diri kita. Kita derma, kita infak. Dengan tujuan apa dia? Allah panjangkanlah usia aku ya Allah. Tambah lagi rezeki aku ya Allah. Jadikan kehidupan aku ni lebih bahagia dia akan datang nanti ya Allah. Benda-benda demikian kita buat. Waktu mana kita muda ni, Allah bagi rezeki. Guna rezeki kita ni untuk taat pada perintah Allah. Jaga diri kita. Ini bekalan untuk waktu mana kita tua. Yang kita lakukan demikian. Wa minad dunya lil akhirati. Waktu mana kamu hidup di dunia untuk saat kamu sampai ke akhirat nanti. Ini bekalan untuk diri kamu yang kamu lakukan. Fa innad dunya khuliqat lakum. Aku nak bagi tahu pada kamu, Rasulullah sebut, dunia ni Allah ciptakan untuk kamu. Allah jadikan untuk kamu. Kamu jangan bimbang. Urusan dunia Allah dah siap untuk diri kamu. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Kamu tu sendiri, kamu kena bersedia untuk ke akhirat. Akhirat aku tak bersedia. Allah tak sediakan untuk kamu. Dunia ni Allah sediakan untuk kamu. Tetapi kamu sendiri kena buat kerja untuk ke akhirat. Tu sebab tu kita sebut rezeki ni jangan bimbang lah. Allah dah tulis dah rezeki perjalanan hidup kamu macam ni. Kamu tak usah bimbang lah. Yang kamu kena buat usaha je. Usaha dalam hidup kamu. Semua tu Allah dah susun dah untuk diri kamu tersebut. Sampai tahap demikian, kamu tu sendiri kena bersedia untuk ke akhirat Allah. Buat persiapan untuk akhirat. Fawalladhi nafsi biyadih. Demi Allah yang nyawa aku dalam genggamannya. Ma ba'dal maut min musta'tabin. Katanya Rasulullah SAW sebut. Kata Rasulullah, demi Allah yang jiwa aku dalam tangan kamu ni sesudah mati itu, tidak ada lagi jalan untuk kamu nak bertaubat pada Allah. Lepas mana kamu mati, untuk kamu nak taubat kembali, ada? Tak ada dah. Masuk dalam kubur, baru sebut, inni tubtul an, sekarang aku taubat ya Allah. Tak ada dah. Masuk dalam kubur je, kamu dah sampai saat untuk kamu nak menghadap di hadapan Allah. Tak ada masa untuk kamu nak kembali, nak taubat. Wala ba'dad dunya dar illal jannah awin nar. Aku nak bagi tahu pada kamu, lepas pada dunia ni ada 2 je tempat yang kamu sedang memilih. Apa dia? Syurga ataupun neraka. 2 tu je yang kamu nak. Lepas pada dunia ni, kata Rasulullah, demi ni cara orang Arab, kalau dia nak sebut sungguh-sungguh, aku bersumpah dengan nyawa aku dalam genggaman Allah. Ni cara Rasulullah nak bagi tahu. Aku nak sebut sungguh-sungguh pada kamu. Macam orang Melayu kita, dia bersumpah pada dia,
sumpah mati mak, mati bapak. Orang Melayu kita disebut demikian kan. Dulu-dulu cuma sumpah, betul. Sumpah mati mak, sumpah mati bapak, dia kata. Kita pun mula takut tu. Padahal tak ada pun agama ajar demikian. Tapi nak sebutnya, orang kita ni kalau bersungguh, dia kata, bersumpah, sanggup terima bala kalau menipu. Dia sebut demikian. Cara Rasulullah SAW, dia nak bersumpah, Rasulullah kata apa dia? Demi Allah yang nyawa aku dalam genggaman dia, aku nak sebut pada kamu, ada dua je kehidupan kamu lepas pada kamu mati. Apa dia? Yang disebut dengan syurga ataupun neraka. Syurga ataupun neraka. Lalu Rasulullah kata, aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sekadar inilah yang aku nak sebut, dan kita pohon keampunan pada Allah di atas apa yang saya pohon keampunan pada Allah di atas apa yang saya sebut ini, dan kepada kamu semua. Kita pun berhenti setakat ni lah. Rasulullah pun dah berhenti, kita pun berhenti setakat ni lah, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan ini, dia akan bawa kemanfaatan pada diri kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.